Radwin di Angkasa Puri, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hajat seorang datuk dan cucu untuk menangkap ikan di musim cuti sekolah bertukar tragedi apabila perahu yang dinaiki mereka karam dipukul ombak di perairan Muara Tebas pagi tadi. Dalam kejadian pukul 10 pagi itu, mangsa Muhammad Hassan Abdullah, 58 tahun, meninggal dunia akibat lemas selain cedera akibat dihempas perahunya. Cucunya Said Aiman, 14 tahun walau bagaimanapun, berjaya diselamatkan rakan nelayan yang berada di perairan berhampiran. Digigit gelombang yang datangnya pun hilang. Lepas kami nanggap benderanya agak nampak. Ya kami tahu nya karam. Menurut Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Sarawak, Lieutenant Syekh Muhammad Hafizuddin Syekh Mahdi, pihaknya telah menggerakkan satu aset bagi membawa mangsa keluar dari kawasan bergelora itu. Bertindak daripada aduan itu, kita terus menggerakkan pengawal 6 ke lokasi lebih kurang pada pukul 11 pagi dan pengawal 6 telah tiba di lokasi pada 11.30 pagi dan berjaya menyelamatkan satu kali mangsa yang masih selamat. Lieutenant Hafizuddin yang ditemui pemberita di pangkalan APMM menjelaskan insiden berkenaan di Kuching. Kejadian yang berlaku di Tanjung Poh pada kedudukan 8 Batu Nautika itu antara kawasan yang berisiko tinggi pada musim tengkujuh ini. Ini kerana bentuk ombak sukar diramal dan berbahaya bagi bot kecil. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak manakala cucunya menerima rawatan berikutan trauma. Kerja-kerja pembinaan lebuh raya Pen Borneo, jajaran Serian Pantuk ke Sri Aman mendapat kerjasama daripada penduduk yang terlibat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus menyatakan beberapa isu dapat diselesaikan dengan baik termasuk pampasan tanah yang diurus oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey. Ujarnya pembinaan jalan sejauh 75 km merentasi Pekan Serian ini berdepan pelbagai cabaran terutamanya aliran trafik yang melibatkan kenderaan berat. Beliau ditemui RTM pada program sambutan Syarikat Lebuh Raya Borneo Utara dan Zikon 1 juta jam tanpa kecederaan bagi projek Pen Borneo Bulatan Serian ke Sipang Pantu di Serian. Rekod berkenaan telah mula dilaksanakan pada 17 Mac 2016 hingga 21 Disember ini. Sementara itu, Ketua Pengurusan Pembinaan Lebuh Raya Utara, Eng Ching Meng memberitahu secara keseluruhannya projek lebuh raya ini berjalan mengikut jadual dan berkemungkinan beberapa bahagian akan siap awal daripada tarikh yang dijadualkan. Projek lebuh raya Pen Borneo ini dijangka sedia digunakan pada 21 Jun 2021. Program sambutan ulang tahun pertama Jambatan Batang Sadong akan diadakan di gudang terbuka bersebelahan Jambatan Batang Sadong pada 31 Disember ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris berkata, acara utama bagi sambutan tersebut ialah Batang Sadong Bridge New Year Eve Walk, iaitu berjalan ulang-alik di atas jambatan sejauh 3 km. Jelasnya, acara yang akan bermula pada pukul 7 malam itu turut menyasarkan 1,500 pengunjung selain akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri. Ujar beliau, laluan jambatan tersebut akan ditutup sementara pada hari program bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam bagi memberi laluan kepada acara berkenaan. Oladris berkata demikian pada sidang media di Pejabat Residen Bahagian Samarahan. Tambahnya, program anjuran Pejabat Residen Bahagian Samarahan dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Samarahan dan Pejabat Khidmat Rakyat Parlimen Batang Sadong itu akan menyajikan gimik khas sambutan Tahun Baru kepada pengunjung menjelang 1 Januari 2018. Jambatan Batang Sadong merupakan sebuah projek bernilai 231 juta ringgit itu mula dibina pada Julai 2012 dan dibuka sepenuhnya pada 18 Disember tahun lepas. University College Teknologi Sarawak UCTS menandatangani Memorandum Persefahaman MOA bersama University of Birmingham UOB United Kingdom bagi membangunkan program pengajian kejuruteraan rel di universiti berkenaan. Menurut Timbalan Net Chancellor UCTS, Profesor Datuk Sabaruddin Mohamad, ia bertujuan memberi peluang kepada penuntut di universiti tersebut untuk mempelajari bidang itu ke arah pembangunan sistem rel di negara ini, khususnya Sarawak. Because of these projects, I think there will be a lot of demands in terms of professionals as well as the skilled workers. Okay, so these conversion programs will take about 6 to 9 months, ya, Prof.
6 to 9 months for them to complete. Katanya, UCTS akan menghantar sekurang-kurangnya 3 pensyarah kejuruteraan untuk mengikuti latihan intensif jangka pendek di UOB dan akan menjadi rujukan dalam program tersebut di UCTS nanti. Beliau berkata demikian pada majlis MOU berkenaan di Sibu. Perjanjian yang dimeterai bersama UOB melalui Pusat Kajian dan Pendidikan Real Birmingham itu ditandatangani oleh Timbalan Naib Chancellor UCTS, Profesor Datuk Sabaruddin Mohamad bagi pihak UCTS dan Pengarah BCRRE, Profesor Clive Roberts bagi pihak University of Birmingham. Anggota tentera yang menderma darah lebih 20 kali akan diberi pengiktirafan dan penghargaan berikutan. Ia merupakan sumbangan dan hikmat cemerlang kepada masyarakat yang memerlukan. Hari ini saya bertemu dengan beberapa anggota yang telah menyumbang darah lebih pada 20 kali. Itu saya anggap mereka juga sebagai memberi khidmat cemerlang kepada masyarakat dan juga nama baik perkhidmatan. Kami akan mengambil berat dan telah mengenal pasti bahawa mereka-mereka ini akan kami memberi penghargaan sama seperti mana orang-orang lain yang menyumbang di Medan ataupun di mana-mana. Brigadier Jeneral Muhammad Bustaman Madzen ditemui pemberita ketika menyempurnakan program derma darah bersempena hari ulang tahun ke-60 Brigade 3 Infanteri Malaysia di Kempen Risen, Kuching. Seramai 250 pegawai dan anggota Brigade 3 mengambil bahagian dalam program tahunan ini yang menyasarkan untuk menyumbang lebih 160 pin darah kepada Hospital Umum Sarawak. Kerjasama antara agensi kerajaan dan masyarakat dalam membantu menangani masalah di pintu masuk sempadan negeri amat penting, khususnya di Limbang. Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah berkata, ini kerana komitmen yang mantap dalam melakukan sesuatu tugasan amat perlu dalam usaha menjaga keamanan negara. Oleh itu, semua pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing dan sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan bagi mencapai misi dan visi. Beliau berucap demikian di Limbang pada Majlis Makan Malam Jasamu dikenang Jabatan Imigresen Bahagian Limbang. Turut hadir Pegawai Daerah Limbang Jamali Busri dan Ketua Imigresen Bahagian Limbang Kaltom Ahmad. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Radwin di Angkasa Puteri. Silakan.